Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmadu wa nasta'in wa nastaghfiruh wa natubu ilaih. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رضيت بالله ربا بالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا رب يسر ولا تعسر رب تمم بالخير ولا حول ولا قوة إلا بالله اللهم افتح لنا قلوبنا في طلب العلم وارزقنا الإخلاص فيه والعمل به والنشر به حتى يأتينا اليقين اللهم فقهنا في الدين وعلمنا تأويل برحمتك يا أرحم الراحمين. Muslimin muslimat, tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bersama-sama kita merafakkan kesyukuran kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Dengan limpah dan kurnianya sekali lagi kita dapat bertemu pada malam ini. Mudah-mudahan kita mengharapkan pertemuan kita ini pertemuan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dan perpisahan kita selepas ini perpisahan yang diampunkan dosa oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebelum kita mulakan kuliah kita pada malam ini, mari sama-sama kita menghadiahkan surah Al-Fatihah kepada guru kami, iaitu Syekh Muhammad Ali As-Sabuni, seorang ulama besar Syria yang telah meninggal pada hari Jumaat baru-baru ini di Turki, dan disolatkan di Masjid Sultan Muhammad Al-Fatih di kota Bandaraya Istanbul, dan dimakamkan bersebelahan dengan Dr. Najmuddin Erbakan, bekas Presiden Turki dan juga pengasas gerakan Islam di Turki. Mudah-mudahan Allah SWT mengampunkan dosa beliau. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Muslimin muslimat, tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah, kita nak masuk pada malam ini dalam kitab Fiqh Sirah yang dikarang oleh Syahid Syekh Dr. Ramadan Al-Muti, seperti mana yang saya telah jelaskan pada 2 minggu yang lepas, bahawa kitab ini di antara kitab yang telah menjadi rujukan ulama-ulama dunia pada hari ini, dan beliau telah meninggalkan khazanah ilmu yang begitu hebat yang dibaca oleh anak-anak muridnya di seluruh dunia. Dan alhamdulillah kita pada malam ini kita akan memulakan bacaan kitab ini, yang mana kitab ini diterjemahkan dalam bahasa Melayu. Dia ada 3 jilid. Dia ada 3 jilid. Ini jilid pertama, jilid kedua dan jilid ketiga. Jadi mudah-mudahan kita mendapat keberkatan daripada tulisan beliau. Jadi pada malam ini insya-Allah kita nak mulakan tentang baginda Nabi SAW, Nabi yang terakhir. Yang saya nak ulangkan balik tentang hadis yang kita bacakan pada 2 minggu yang lepas, yang menjadi pokok perbincangan kita, yang menjadi dalil dan hujjah tentang baginda Nabi SAW adalah Nabi yang terakhir dan Rasul yang terakhir, yang tidak ada lagi Nabi dan Rasul selepas wafatan baginda Nabi SAW. Ini dalil dan hujjah kita yang kita mesti pegang sungguh-sungguh. Apa sahaja dakwaan dan juga da'iyah ataupun
pemalsuan yang cuba dibawa oleh mana-mana orang tentang Nabi ataupun Rasul yang baharu, maka kita akan tolak. Sebab kita ada hujah dan dalil kita yang jelas bahawa dalil ini menunjukkan bahawa Nabi SAW adalah Nabi yang terakhir dan Rasul yang terakhir. Nabi SAW berfirman, Inna mathali wa mathal al-anbiya'i min qabli kamathali rajulin bana baitan fa ahsanahu wa ajmalahu illa mawdi'a labinatin min zawiyah فجعل الناس يطوفون به ويعجبون له ويقولون هلا وضعت هذه اللبنة قال فأنا اللبنة وأنا خاتم النبيين. Hadis muttafaq alaih. Hadis ini diriwayatkan oleh dua syekh, iaitu Bukhari dan Muslim. Sebab itu sebut Syaikhani ataupun muttafaq alaih. Syaikhani dua syekh, iaitu Bukhari dan Muslim, ataupun muttafaq alaih, dua orang ni juga yang diriwayatkan hadis tersebut. Yang maksudnya, kata baginda Nabi SAW, aku dan para anbiya sebelumku ibarat satu bangunan yang dibina oleh seorang laki-laki, lalu ia membinanya dengan baik dan dipercantikkannya kecuali pada tempat sekeping batu bata pada suatu sudut. Nabi bagi analogi yang mudah kepada kita untuk kita faham. Nabi buat satu perumpamaan bahawa ada seorang lelaki bina bangunan yang cantik, yang kita tengok cantik bangunan tu, tetapi dia ada satu sudut zawiyah, itu ada batu yang kosong, yang mana batu ini kalau tak letak dia mencacatkan pemandangan. Maka Nabi kata, fa'ana labinatu, akulah batu bata itu. Apabila diletakkan batu bata itu, bermakna bangunan itu cukup sempurna, cukup cantik. Maka Nabi kata, wa ana khatamun nabiyyin, dan akulah penutup segala para nabi. Maka jelas kepada kita sini, tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah, Nabi sendiri sebut bahawa dia adalah penutup segala nabi. Bermakna tidak ada lagi nabi, tidak ada lagi Rasul yang datang selepasnya yang mendakwa bahawa dia adalah Rasul yang baru ataupun Nabi yang baru diutuskan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada manusia. Sebab itu, tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah, apabila Nabi Isa AS turun, akhir zaman nanti Nabi Isa akan diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala daripada langit. Di mana? Di Manaratul Bayda fi Babi Syarqi, iaitu di Menara Putih, di pintu bahagian timur negara Dimashq ataupun Damsyik, Syria. Jadi Nabi Isa akan turun di situ. Dia turun di situ, dia akan masuk ke dalam Jami' Umawi. Jami' Umawi adalah masjid negara Syria, masjid negara Syria. Jami' Umawi. Jami' Umawi adalah asalnya sebuah gereja. Asalnya sebuah gereja kerajaan Rom Bizantin. Tetapi apabila Syria dapat dibuka, ditawan pada zaman pemerintahan Umar Ibn Al-Khattab, maka Umar Ibn Al-Khattab telah menukar daripada gereja menjadi sebuah masjid, namanya Jami' Al-Umawi. Itu masjid negara Syria. Maka apabila Nabi Isa turun, dan dikatakan diturun pada waktu subuh, dan dia berjalan masuk dalam Jami' Umawi, pada ketika itu Imam Mahdi ingin mengimamkan solat subuh. Tiba-tiba Imam Mahdi perasan Nabi Isa ada di belakangnya, maka dia pun mempersilakan Nabi Isa untuk jadi imam. Tapi Nabi Isa tolak. Nabi kata, engkaulah jadi imam, dia nak ikut di belakang. Nak gambarkan bahawa Nabi Isa pun dia nak ikut, kalau boleh nak ikut menjadi umat baginda Nabi SAW. Bukan dia nak bawa suatu ajaran yang baru ataupun syariat yang baru, tak. Tetapi dia sendiri pun nak ikut
nak menjadi umat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka sebab itu tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah, Nabi bagi tahu kepada kita jelas dalam hadis ini bahawa Nabi dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada dua perkara asas yang penting yang perlu kita fahami. Ini peranan para nabi dan anbiya. Sebab tu kalau kita tengok ada orang mendakwa dia menjadi rasul ataupun nabi, kita tengok dia membawa suatu perkara yang mana perkara itu adalah untuk kepentingan peribadi dia. Mana-mana ajaran sesat pun sama. Kalau kita tengok dia akan membawa unsur-unsur apa peribadi dia. Yang pertama sekali, dia nak mengauk keuntungan. Dia nak mengauk keuntungan. Orang kena bagi duit kepada dia dan sebagainya. Itu satu. Yang kedua, dia nak dapat perempuan dan sebagainya untuk dia. Ini di antara ajaran sesat ataupun nabi palsu ke rasul palsu, dia membawa agenda ni. Tetapi kita tengok nabi dan rasul yang diutuskan oleh Allah Subhanahu wa taala, dia membawa dua benda ni. Kan, dua benda. Yang pertama, semua nabi dan rasul bawa benda yang sama. Yang pertama, asas yang pertama ni, semua nabi dan rasul bawa benda yang sama. Daripada Nabi Adam AS sampai kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, bawa asas yang sama. Yang pertama ni, iaitu apa dia? Akidah. Ni asas akidah. Daripada Nabi Adam sampai Nabi Muhammad, semua bawa akidah yang sama. Tak ada kata berbilang-bilang akidah, tak ada. Semua akidah yang sama. Apa dia? Akidah iaitu mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Mentauhidkan Allah. Sama aja daripada Nabi Adam sampai baginda Nabi SAW, semua bawa akidah yang sama, iaitu nak mengajak manusia menyembah Allah yang Maha Esa dan menolak penyembahan berhala dan sebagainya. Tak ada kata nabi ni dia bawa mentauhidkan Allah, nabi ni pula bawa menduakan Allah ataupun mentigakan Allah. Tak ada. Itu adalah ciptaan manusia. Ciptaan manusia. Puak Kristian kata Isa ibnullah, Isa itu anak Allah. Puak Yahudi pula kata Uzair ibnullah, Uzair, Nabi Uzair anak Allah. Ini semua rekaan manusia. Bukan Allah yang menyuruh mereka menyebarkan sebagian rupa, tetapi yang Allah suruh para nabi dan rasul bawa adalah asas yang sama, iaitu akidah mentauhidkan Allah. Ini semua nabi bawa benda yang sama, yang ajak umatnya tinggalkan penyembahan berhala, batu ke, pokok ke, binatang ke, sembah Allah yang Maha Esa. Sebab itu kita baca qul huwallahu ahad. Kata kalau Muhammad, dialah Allah yang Esa, yang tunggal, tiada dua, tiada tiga. Kan? Jelas. Maka semua para nabi dan rasul bawa benda yang sama. Ini kita kena faham. Kita kena faham nabi dan rasul daripada Nabi Adam AS sampailah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bawa asas akidah yang sama. Dia ada yang berlainan di antara satu sama lain, tak ada. Itu yang pertama. Asas ni semuanya sama. Yang kedua, nabi dan rasul bawa syariat. Ini bagi tadi akidah lain. Akidah berkaitan dengan kepercayaan. Akidah berkaitan dengan khabar, berita. Kan? Cerita tentang pahala dosa. Kan? Benda yang tak nampak. Cerita tentang syurga neraka, kita tak nampak. Cerita tentang yaumul hisab, yaumul jaza, yaumul qiyamah. Ni benda-benda yang kita tak nampak, yang kita tak boleh lihat, tetapi kita tahu berdasarkan perkhabaran yang diceritakan oleh para nabi dan rasul. Jadi semua ini nabi dan rasul bawa benda yang sama, akidah yang sama, yang mentauhidkan Allah dan mencerita perkara-perkara yang ghaibiyat, perkara-perkara yang ghaib. Kita tak tahu asalnya, tetapi kita tahu bagaimana kita yakin. Kita yakin ni datang rumah Allah, solat berjemaah di rumah Allah, kita dapat
27 darajah di sisi Allah. Kan? Kalau sembahyang seorang-seorang dapat 1, kita tahu mana? Kita tahu daripada khabaran para nabi dan rasul. Kan? Jadi mereka mengkhabarkan benda-benda yang ghaib, cerita benda-benda yang kita tak nampak yang akan terjadi pada masa hadapan. Kan? Maka itu semua adalah perkara yang mana semua nabi dan rasul bawa benda yang sama, iaitu akidah. Yang kedua, para nabi dan rasul juga membawa syariat. Apa itu syariat? Syariat adalah undang-undang dan akhlak. Ini berbeza. Ini berbeza. Zaman Nabi Adam dengan Nabi Musa tak sama syariatnya. Zaman Nabi Musa dengan Nabi Isa syariatnya tak sama. Syariat Nabi Musa dengan syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tak sama. Dia ada kelainan mengikut kepada suasana dan juga masyarakat setempat. Itu namanya syariat perundangan. Kan? Mereka mewujudkan suatu perundangan ataupun pengurusan bagaimana mereka nak memakmurkan tempat mereka. Ini tak sama, mengikut suasana dan juga mengikut tempat dan juga budaya masing-masing. Sebab itu satu syariat Nabi ini dengan Nabi yang lain tak sama. Kan? Sebab pengurusan perundangan, kan, dia tak akan sama. Dia mesti ada kelainan mengikut bangsa tersebut, tempat tersebut dan sebagainya. Kan? Sebab itu kita tengok undang-undang ataupun hukum hakam syariat yang dibawa oleh Nabi Musa AS, dia agak keras. Dia agak keras. Sebab apa? Sebab syariat itu diturunkan kepada kaum dia, Bani Israel. Sebab Bani Israel ni kaum yang keras kepala, degil, kan, tak mau dengar cakap. Sebab tu undang-undang dia, hukum hakam dia keras. Kan, keras. Sebab itu kalau Bani Israel dia punya syariat dia, kalau dia melakukan dosa, dia nak bertaubat kepada Allah, dia kena dibunuh. Dia kena dibunuh. Untuk menyatakan bahawa dia itu bertaubat kepada Allah. Keras dia punya undang-undang dia ataupun hukum hakam dia. Apabila dia melakukan dosa, dia nak bertaubat, maka dia naklah dibunuh. Tapi kita syariat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita melakukan dosa tak kena bunuh. Tetapi kita hanya cukup kita bertaubat kepada Allah. Bertaubat macam mana? Kita menyesal. Kita menyesal sungguh-sungguh. Kita tak nak melakukan lagi perkara tersebut. Kemudian kita hindarkan diri kita, tinggalkan tempat tersebut, tinggalkan perkara tersebut, tinggal terus, tak nak buat dah. Kan? Kemudian kalau kita ada berhutang, kita ada masalah dengan manusia, kita kena selesaikan. Pergi dia minta maaf kepada dia, kita buat salah dengan dia, kita hutang dengan dia, kena bayar balik. Kita ambil barang dia, kena pulangkan balik. Itu kalau dengan manusia. Jadi syariat Nabi Muhammad dengan Nabi Musa tak sama. Syariat Nabi Musa juga dengan syariat Nabi Isa tak sama. Nabi Isa lebih ringan sedikit daripada Nabi Musa. Sebab apa? Sebab mengikut kepada suasana dan budaya setempat yang ada pada kaum tersebut. Jadi para Nabi dan Rasul, mereka membawa dua asas ini untuk membina ketamadunan manusia. Satu, akidah, semua sama, iaitu mengajak manusia mentauhidkan Allah, menceritakan berita-berita khabar yang berkaitan dengan perkara-perkara yang ghaibiyat. Ini semua sama. Yang kedua, mereka membawa syariat. Syariat inilah perkara yang mereka nak ajak manusia bina ketamadunan, memakmurkan negara mereka, memakmurkan negeri mereka. Tetapi yang hebatnya, tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah, syariat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam ini sangat relevan sampai ila yaumil qiyamah. Kalau nabi yang lain, dia ada masa tertentu untuk kaumnya sahaja, kan? Habis kaumnya, datang kaum lain, bermakna syariat yang lain yang dibawa oleh nabi tersebut.
Tetapi syariat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah syariat yang relevan sampai yaumul qiyamah. Sangat praktikal untuk kita laksanakan sampai hari kiamat. Ini tuan-tuan dan puan-puan rahmat Allah, itu specialnya kita ni. Kita ni umat baginda Nabi SAW, umat yang special. Kan? Umat yang special. Ini tuan-tuan dan puan-puan rahmat Allah, kalau kita tengok kepada ibrah ataupun pengajaran yang terdapat di dalam peristiwa Isra' dan Mi'raj. Kan? Isra' dan Mi'raj. Kan? Kita tengok ibrah dia. Yang pertama, kita tengok ibrah dalam peristiwa Isra' Mi'raj ini. Tengok bagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala nak menunjukkan kekuasaan dia, nak menunjukkan kekuasaan dia dan kehebatan dia kepada makhluk dia. Kan? Sebab tu linuriyahu min ayatina, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, linuriyahu min ayatina, kami nak tunjukkan tentang tanda-tanda kebesaran kami. Allah nak tunjuk. Dan peristiwa Isra' dan Mi'raj tu Allah nak tunjuk kehebatan dia, keagungan dia kepada makhluk-makhluk dia yang lain. Nak tunjuk ni baru ni katakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kan? Dia tunjuk kehebatan dia. Kehebatan dia apa? Kehebatan dia boleh memperjalankan hamba-Nya, iaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dalam masa yang singkat, satu malam, daripada Masjidil Haram ila Masjidil Aqsa. Kemudian daripada Masjidil Aqsa naik sampai kepada Sidratul Muntaha, bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala dalam satu malam. Hebat. Kan? Allah nak tunjuk dia memperjalankan. Sebab itu bila Nabi SAW turun pada pagi itu, Nabi cerita perjalanan tadi kepada Abu Bakar. Abu Bakar kata aku percaya. Abu Bakar kata aku percaya. Bahkan Abu Bakar kata hebat lagi, Abu Bakar kata bahkan aku akan percaya apa yang akan diucapkan oleh Muhammad akan diucapkan oleh Muhammad, aku percaya dah. Walaupun Muhammad tak cakap lagi, tetapi apa yang akan diucapkan oleh Muhammad aku percaya. Sebab itu Nabi SAW beri kepada Abu Bakar satu laqab, kan? Iaitu As-Siddiq, satu gelaran As-Siddiq, iaitu orang yang sentiasa membenarkan. Nabi cerita perkara yang luar biasa, di luar jangkaan manusia. Kalau kita fikir dengan akal manusia, kita tak mampu. Tetapi bila dia cerita kepada Abu Bakar boleh percaya. Sebab apa? Sebab Abu Bakar faham, kan? Allah Subhanahu wa ta'ala dia maha berkuasa, dia mampu melakukan apa sahaja. Tetapi bila Nabi cerita kepada pok-pok musyrikin Quraisy di kota Mekah tentang perjalanan Nabi, mereka gelap. Dan mereka gelap sebab mereka tak faham. Bila kita logik akal lah, boleh ke manusia nak berjalan daripada Masjidil Haram nak pergi Masjidil Aqsa, kemudian patah balik, pergi naik ke langit, turun patah balik satu malam? Dia kata tak masuk akal, kan? Ghairu maqul, tidak masuk akal. Sebab apa? Sebab kami daripada Mekah nak pergi Masjidil Aqsa tu, Palestin tu, mengambil masa 1 bulan, pergi 1 bulan, balik 1 bulan baru sampai. Ini dia pergi 1 malam, naik ke langit, turun ke langit, patah balik 1 malam. Dia tak ghairul maqul, tak masuk akal. Dia tak percaya. Sebab apa? Sebab baginda Nabi SAW dia bukan berjalan. Dia bukan berjalan sendiri. Kalau berjalan memanglah, kan? Kalau berjalan memang bila nak sampai 1 bulan. Tapi Nabi diperjalankan. Kena faham itu ayat tu, kan? Nabi diperjalankan. Diperjalankan. Bukan Nabi berjalan sendiri, Nabi diperjalankan oleh Allah. Bila diperjalankan oleh Allah, tempat yang jauh pun jadi singkat, jadi cepat, kan? Nampak? Itu kena beza, kita faham itu. Sebab Allah memperjalankan hamba-Nya, bukan Nabi berjalan sendiri. Kalau Nabi berjalan sendiri memang lambatlah. Contoh paling mudah kita bagi. Contoh paling mudah, kan? Katalah saya ni, kan, duduk dekat Bangi,
nak balik ke Kedah suruh petani. Kan? Kalau kata semut buah dekat pokok rumah saya tu, kalau kata dia nak ikut saya balik, saya nak kata dia jalan kaki. Nak balik daripada bandar Bukit Mahkota Bangi tu, nak sampai di Sungai Petani, agak-agak berapa bulan baru sampai. Bertahun juga baru sampai sana. Dia berjalan bertahun saja baru sampai. Saya sampai 5 jam sampai dah. Dia tak tahu, mungkin 5 tahun baru sampai. Kan? Sebab dia berjalan. Tapi kalau dia diperjalankan, saya nak balik, tiba-tiba dia tumpang kereta saya. Dia tumpang kereta saya naik. Kan? Bukan dia berjalan, diperjalankan. Berapa jam? 5 jam sampai. Ni pun 5 jam sampai. Sebab apa? Sebab dia bukan berjalan, dia diperjalankan. Macam itulah baginda Nabi SAW dan peristiwa Isra' dan Mi'raj. Bukan Nabi berjalan. Kalau Nabi berjalan, memang betul lah macam puak ni fikir tadi, 1 bulan pergi, 1 bulan balik. Tapi bukan Nabi berjalan, Nabi diperjalankan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bila diperjalankan, maka benda yang jauh tadi menjadi singkat. Benda yang jauh panjang tadi, masa dia akan disingkat sebab diperjalankan. Maka Allah tunjuk kekuasaannya, kehebatannya dalam peristiwa Isra' dan Mi'raj. Kemudian tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah, kemudian bila baginda Nabi SAW ni, orang kata apa, manusia yang special, yang Allah jemput dia, datang bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala di Sidratul Muntaha, langit yang paling tinggi, yang malaikat Jibril pun tak berani naik. Malaikat Jibril kata, wahai Muhammad, aku berhenti kat ininya. Kalau aku ikut engkau naik, aku akan hancur. Tapi Nabi boleh naik, tak hancur. Kan? Nabi diperjalankan naik burak tu, tak pakai topi keleda pun. Kan? Tak pakai alat yang macam kita naik ke angkasawan tu, tak pakai pun. Tak ada masalah pun. Kan? Tak selinga, tak pekak. Tak cabut kepala. Kan? Nabi naik ke Sidratul Muntaha pun Jibril tak boleh nak naik. Tapi Nabi boleh naik dalam keadaan yang selamat. Allah tunjuk kehebatannya. Dan Allah jemput baginda Nabi SAW, manusia yang special, menghadap dia untuk memberi suatu perkara yang special kepada kita, iaitu as-salah yang kita lakukan pada hari ini. Perkara lain semua Allah hantar malaikat Jibril. Zakat, puasa, hantar malaikat Jibril turunkan wahyu. Tetapi as-salah, Allah jemput baginda Nabi SAW datang menghadap dia di Sidratul Muntaha. Allah sendiri yang mengurniakan anugerah yang hebat kepada kita, iaitu as-salah. Sebab itu tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah, Nabi manusia yang special, Nabi menjadi manusia yang istimewa oleh Allah, maka kita sebagai umat baginda Nabi SAW juga menjadi umat yang special. Sebab tu je. Sebab tu je tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah. Sebab Nabi kita mendapat keistimewaan dari Allah. Sebab itu kita juga menjadi umat yang mendapat keistimewaan dari Allah. Sebab itu tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah, apa bukti kita ni istimewa? Sebab Nabi kita tadi Nabi yang istimewa. Tengok tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah, kita ni umat yang terakhir daripada Nabi-Nabi yang lain. Tetapi kita lah umat baginda Nabi SAW yang masuk syurga awal daripada umat yang lain. Masya Allah tuan-tuan, kita ni umat yang terakhir. Daripada umat Nabi Adam sampai Nabi Isa AS, kita umat yang terakhir. Patutnya kalau ikut giliran dia, kan, ikut giliran dia, kita last kali masuk syurga. Bagi umat Nabi Adam dulu, Adam, Nuh, Idris dulu, kita last. Tapi dah istimewanya kita ni kerana Nabi kita istimewa oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan akhirnya di hari akhirat kita umat baginda Nabi SAW yang masuk syurga awal berbanding dengan umat-umat yang terdahulu. Nampak tuan-tuan? Itu satu. Yang kedua, kita ni umat baginda Nabi SAW ni buat amalan sikit je, tapi pahala Allah bagi, ya Allah, berganda-ganda. Nak berbanding dengan umat yang lain tu, dia kena buat amalan yang cukup banyak, sebab itu umur mereka panjang.
Mereka kena buat amalan yang banyak baru dapat ganjaran yang banyak. Tapi kita umat baginda Nabi SAW buat amalan sikitnya, tapi ya Allah, Allah bagi ganjaran yang cukup hebat kepada kita. Kan? Banyak ganjarannya. Buat sikit tapi dapat banyak. Kan? Tu istimewanya kita. Kan? Ada pula umat baginda Nabi SAW ada pula ni, kita masuk Ramadan ni, ada pula namanya Lailatul Qadri. Lailatul Qadar yang lebih baik amalan itu 1000 bulan. Lebih kurang 83 tahun lebih amalan itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Mana ada pada umat-umat yang lain. Kan? Sebab itu tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah, kita kenalah mencari suatu solution bagaimana kita ni nak menjadi umat yang terbaik tadi, meraih ganjaran yang hebat di sisi Allah. Maka kita kena buat persediaan yang rapi. Kan? Kena buat persediaan rapi. Sebab itu sebelum datangnya Ramadan ni, lebih kurang tak sampai sebulan dah. Kan? Tak sampai sebulan dah, kita Allah datangkan bulan Rajab, bulan Sya'ban. Kan? Bulan Rajab dah berlalu dah. Kita ambil tak keistimewaan Rajab? Kalau orang yang tak ada ilmu, bulan Rajab itu berlalu macam tu biasa, dia kata biasa macam bulan yang lain. Kan? Datang Sya'ban pun dia rasa macam biasa. Sedangkan bulan Rajab, bulan Sya'ban ada keistimewaannya sendiri. Dan 2 bulan itu adalah bulan yang Nabi nak ajar kepada kita supaya kita melatih diri kita dahulu sebelum kita menghadapi Ramadan. Bila kita latih diri kita sedikit bulan Rajab, buat amalan-amalan yang kita jangan buat. Puasa sedikit bulan Rajab, semayang sunat rawatib, jaga betul-betul. Kan? Jaga betul-betul solat rawatib yang 10 tu. 10 rawatib al-muakkadah, jaga betul-betul. Apa yang rawatib al-muakkadah tu? 10 tu. 2 sebelum zuhur, 2 selepas zuhur. Kan? Kemudian 2 selepas maghrib, 2 selepas isyak, dan 2 sebelum subuh. Kan? Itu 10 rawatib muakkadah yang sangat-sangat dituntut untuk kita buat. Kita buat yang tu, jaga elok. Bulan Rajab baca Quran, mungkin sehari 4 muka dah start ni. Kan? Bila masuk Sya'ban, kita dah semakin warm up badan kita. Kan? Kita dah sembahyang sunat. Qiyamul lail pun dah buat dah. Bangun tahajud malam-malam. Kemudian jaga betul-betul sembahyang witir. Kemudian sembahyang duha. Baca Quran pun daripada 4 jadi 8 muka surat dah. Puasa pun daripada Isnin, Khamis kita dah masuk dah banyak hari kita puasa. Kita dah warm up sikit. Sebab apa? Kita nak menghadapi Ramadan tu. Ramadan yang kita nampak yang Allah SWT nak bagi cukup hebat tadi tu, ganjarannya. Ganjarannya apa yang hebat? Pengampunan Allah SWT. Ini ganjaran paling hebat. Kita nak apabila berlalunya Ramadan, Allah mengampunkan dosa kita. Tetapi kalau berlalunya Ramadan, dosa kita tidak diampun, kita adalah menjadi orang yang sangat-sangat rugi. Itu yang kita nak. Yang kedua, kita nak meraih ganjaran yang hebat yang ada pada malam Lailatul Qadri. Jadi kita dah prepare dah diri kita. Mental kita, fizikal kita prepare dah daripada awal Rajab dan Sya'ban tadi. Bila masuk Ramadan, kita menjadi orang yang dah 100% persediaan kita untuk menghadapi Ramadan. Sebab itu kita akan konsisten. Sebab itu tuan-tuan akan tengok nanti, kan, kita dah dibenarkan solat tarawih. Kan? 10 malam yang pertama tuan-tuan akan tengok nanti penuh, melimpah sampai sana belakang. Tengoklah tak percaya, melimpah sampai sana. Sebab apa? Sebab ramai daripada kalangan kita yang dia terkejut. Dia terkejut. Dia kata Ramadan dah masuk dah ni. 1 Ramadan malam ni dah masuk. Kan? Orang pun ramai-ramai pergi semayang berjemaah tarawih. Jom kita pergi.
ramai-ramai datang. Sebab dia terkejut. Dia tak buat preparation daripada awal. Dia terkejut sebab dah 1 Ramadan. Orang ramai pergi, dia pun ramai. Tapi tuan-tuan, bila orang terkejut, dia tak tahan lama. Dia letih. Dia letih. Sampai 7 malam, 8 malam, 9 malam, 10 malam, dia pun drop. Sebab apa? Sebab terkejut tadi, letih. Letih habis. Dia pun tak kisahlah. Masuk 10 malam yang kedua, masuk 10 malam yang ketiga, boleh tak kisahlah. Sebab apa? Sebab dia letih. Sebab kita tak buat preparation awal. Kita tak warm up badan kita awal-awal. Kita malam pertama tu kita warm up, kita akan letih. Macamlah orang main bola, tuan-tuan. Tuan-tuan tengok orang main bola. Sebelum dia nak main 8.45 malam tu, dia dah warm up 1 jam lebih sebelum tu. Sebelum dia padang lawan. Kalau dia tak warm up, terus 8.45 tu dia main, kejap lah dia pancit. Dia tak akan dia tak akan dapat stamina 100%. Kan? Macam itulah kita. Kalau kita malam tu 1 Ramadan, kita baru terkejut masuknya Ramadan. Sebab itu tuan-tuan, kita tengok 10 malam terakhir semayang sampai dekat tandas sana. Kan? 10 malam pertama sampai tandas semayang penuh. Tapi tengok 10 malam yang kedua, tinggal dalam ni je. Kita tengok 10 malam yang terakhir, tinggal setengah. Yang lain tak tahu pergi mana. Setengah inilah mereka yang konsisten. Mereka yang istiqamah memulakan warm up tadi. Semenjak daripada Rejab, Syakban, dia dah warm up dah badan dia cukup-cukup, mental dan fizikal dia telah bersedia 100%. Masuk 1 Ramadan, dia dah stabil. Sebab itu kalau orang yang dah biasa macam tu masuk 1 Ramadan, dia dah boleh baca sehari 1 juzuk Al-Quran biasa. Dia tak rasa lama, panjang, banyak lah. Dia tak rasa. Sebab dia dah mula dah Rejab tadi. Rejab dia baca 4 muka surat, masuk Syakban dia dah mula 8 muka surat. Bila masuk Ramadan, dia boleh baca 1 juzuk Al-Quran tiap-tiap hari. Dia tak rasa panjang, dia tak rasa berat, dia tak rasa susah. Habis 30 hari 30 juzuk dia khatam Al-Quran. Dia dah boleh bangun tiap-tiap malam tahajud malam. Dia boleh tiap-tiap hari bersedekah. Dia boleh tiap-tiap hari sembahyang sunat rawatib. Dia jaga betul-betul sunat rawatib. Yang al-muakkadah jaga betul-betul. Tambah lagi dengan sunat rawatib yang biasa. Sebelum asar, sebelum maghrib, sebelum isyak, dia tambah lagi. Kemudian dia jaga betul-betul sembahyang duha. Dia jaga sembahyang tarawih. Ini orang yang telah membuat persediaan yang rapi semenjak daripada Rajab, Syakban, dia masuk Ramadan. Dia punya emosi dia stabil, mental dan fizikal dia telah dia warm up betul-betul. Dia boleh menghadapi Ramadan itu dengan hati yang tenang, dengan ilmu yang cukup di dada dia, dan dia akan dapat melakukan segala amalan yang cukup hebat di dalam bulan Ramadan itu dengan begitu konsisten dan istiqamah. Kita tahu bulan Ramadan sembahyang sunat pahalanya seperti sembahyang fardu. Sembahyang fardu pahalanya berlipat kali ganda. Bayangkan tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah, itu orang yang ada ilmu. Dia akan menunggu-nunggu tentang bulan Ramadan. Bila masuk bulan Ramadan, dia akan berada dalam keadaan yang cukup kondusif untuk melakukan amal ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah, kita nak sambung sikit tentang 2 asas penting yang dibawa oleh para nabi dan rasul. Saya nak ulang balik. Yang pertama, akidah. Akidah, semua nabi dan rasul membawa akidah yang sama, iaitu mengajak manusia mentauhidkan Allah, meninggalkan penyembahan berhala. Kemudian yang kedua, setiap nabi dan rasul mereka membawa syariat masing-masing, tak sama. Syariat Nabi Adam tak sama dengan syariat Nabi Ibrahim.
Syariat Nabi Ibrahim tak sama dengan syariat Nabi Musa. Syariat Nabi Musa tak sama dengan syariat Nabi Isa, dan syariat Nabi Isa tak sama dengan syariat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Syariat itu apa? Perundangan, hukum hakam, yang nak mengajak manusia membina ketamadunan negara masing-masing, bagaimana mereka nak menguruskan diri mereka, negara mereka, masyarakat mereka mengikut kepada situasi zaman, bangsa, dan sebagainya. Kemudian tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah, setiap Nabi dan Rasul juga mereka membawa akhlak. Sebab itu Nabi SAW mengatakan dalam sebuah hadis, innama bu'ithtu liutammima makarimal akhlak. Sungguhnya aku diutuskan adalah untuk menyempurnakan akhlak manusia. Sebab itu Nabi diutuskan di kalangan musyrikin Quraisy di kota Mekah, yang mana akhlak mereka pada ketika itu rosak, akhlak jahiliah cukup rosak. Maka Allah bangkitkan baginda Nabi SAW di kalangan manusia yang rosak itu. Nabi tunjuk akhlak yang cukup hebat, yang sehingga hari ini orang-orang kafir pun mereka mengakui bahawa baginda Nabi SAW adalah orang yang digelar sebagai Al-Amin, orang yang paling amanah. Ini akhlak Nabi yang tidak ada pada musyrikin Quraisy pada ketika itu. Nabi tunjuk akhlak cukup hebat. Nabi seorang yang amanah, seorang yang paling jujur di kalangan mereka. Sebab itu pembesar-pembesar Quraisy sanggup meninggalkan harta mereka di rumah baginda Nabi SAW. Sebab itu malam Nabi nak berhijrah daripada Mekah, kota Mekah, daripada Mekah, kota Madinah, siapa tidur tempat dia? Sayyidina Ali. Nabi suruh Sayyidina Ali tidur tempat Nabi. Untuk apa? Untuk pagi esok kalau puak-puak ni nak serang, nak tangkap, nak kepung dia, tengok-tengok Sayyidina Ali, ni harta Abu Sufyan, ni harta Abu Lahab, ni harta Abu Jahal, bagi balik kat mereka. Nabi nak suruh Sayyidina Ali bagi balik harta tu kat mereka. Nampak tuan-tuan, Nabi mereka sangat percaya sebagai seorang yang Al-Amin, yang paling amanah. Mereka sanggup tinggalkan harta mereka bagi Nabi jaga, supaya harta mereka tak hilang. Nabi tak ambil satu sen pun daripada harta mereka. Nabi bagi balik selepas Nabi berhijrah ke kota Madinah Al-Munawwarah. Ini akhlak Nabi bawa, Nabi tunjuk kepada mereka. Sebab itu tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah, kalau kita tengok ketika mana sahabat Nabi berhijrah ke kota Habsyah, kota Habsyah untuk kali kedua. Kita tahu orang Islam berhijrah ke kota Habsyah 2 kali. Pertama kali lebih kurang dalam berapa belas orang saja. Kali kedua 80 orang lebih. Kali kedua ini hijrah paling ramai, 80 orang lebih, ke kota Habsyah yang dikotai oleh Ja'far bin Abi Talib. Ja'far sebagai ketua delegasi hijrah ke kota Habsyah. Tetapi tuan-tuan, bila musyrikin Quraisy mereka tahu bahawa orang Islam 80 orang ni telah keluar daripada kota Madinah, kota Mekah, lari ke kota Habsyah, mereka utuskan orang mereka untuk pergi ke negara Habsyah, jumpa Raja Najasyi supaya bawa balik mereka kota Mekah. Siapa ketua mereka? Amr bin Al-As. Pembesar Quraisy hantar Amr bin Al-As dengan beberapa orang, bawa dengan hadiah yang banyak ni. Hadiah yang banyak, harta yang banyak, nak bagi kepada Najasyi. Untuk apa? Untuk merasuah dia, untuk bagi rasuah, supaya bagi ni hantar balik orang-orang Islam ni, bawa balik kota Mekah. Tapi tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah, bila Amr bin As bagi tahu kepada Najasyi sekian, dia nak bawa balik orang Islam ni. Najasyi ni seorang pemerintah yang adil, seorang yang kuat berpegang kepada agama Nasrani. Dia tak dengar satu pihak. Dia panggil orang Islam, dia kata, siapa ketua kamu? Mereka kata Ja'far bin Abi Talib. Panggil dia mai. Maka dia tanya, wahai Ja'far, kau cerita balik kepada kami, kenapa kau lari keluar daripada kota Mekah datang ke negara aku? Ja'far kata, wahai Najasyi, kami ni duduk kota Mekah, kami tak melakukan satu kesalahan pun. Kami tak mencuri, kami tak merompak, kami tak bunuh orang. Tetapi kami ni telah beriman kepada
seseorang namanya Muhammad bin Abdullah, yang mana dia membawa satu agama yang baharu di dalam masyarakat Arab di kota Mekah. Dan agama baru itu, dia mengajak kami supaya beriman kepada Allah yang Maha Esa, menolak kepada penyembah berhala. Kemudian kami tengok pula Muhammad itu, dia ni membawa akhlak yang cukup cantik, yang cukup unggul. Dia ajak kami tolong menolong, berkasih sayang. Dia melarang kami daripada minum arak, dia melarang kami daripada berzina, dia melarang kami daripada mencuri, dia melarang kami daripada membunuh anak-anak kecil. Ini akhlak yang baik. Tapi bila kami tengok dia membawa akhlak yang baik berbanding dengan agama kami yang dahulu, maka kami pun beriman kepada dia. Kami nak ikut dia. Maka bila kami beriman kepada dia, pak-pak musyrikin Quraisy marah kepada kami, mereka nak tangkap kami, mereka nak azab kami, mereka nak seksa kami. Maka kami larilah ke negara engkau, wahai Najasyi. Bila Najasyi dengar macam tu, ya, dia faham mana yang benar, yang mana yang batil. Dia kata Amr bin As, ambillah semua harta yang kau bawa ni, bawa balik ke kota Mekah. Aku tak nak pun satu sen. Nampak? Dan mereka ini, orang Islam ini, mereka berada di bawah naungan aku, dan aku tidak membenarkan siapa-siapa pun menyakiti mereka ketika mana mereka berada di dalam negara aku. Tengok tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah. Sebab apa mereka ini, as-sabiqun al-awwalun, sahabat-sahabat yang terdahulu, mereka ni mengikut baginda Nabi SAW sebab dari mereka melihat Nabi membawa akhlak yang cukup cantik, yang cukup unggul, yang mengakibatkan mereka rasa teruja untuk ikut Nabi, dan akhirnya mereka beriman kepada Allah dan Rasul. Tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah, itulah tujuan Allah mengutuskan para Nabi dan Rasul. Begitu juga Allah mengutuskan baginda Nabi SAW membawa syariatnya sendiri, sehingga hari kiamat kita mengikut syariat yang dibawa oleh baginda Nabi SAW, dan juga akhlak yang ditunjukkan, yang dipraktikkan oleh baginda Nabi SAW, supaya kita menjadi umat baginda Nabi SAW yang mengamalkan sunnahnya, yang mengamalkan adab-adabnya, yang mengamalkan akhlak-akhlaknya yang cukup hebat, sehingga diakui oleh musuh-musuhnya sendiri, yang mana mereka tidak ada sedikit pun lubang-lubang yang boleh mereka merosakkan fakta yang benar yang telah ditunjukkan oleh baginda Nabi SAW. Tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah, itulah sedikit banyak yang boleh kita kongsikan pada malam ini tentang tajuk yang pertama, iaitu Allah Subhanahu wa taala mengutuskan baginda Nabi SAW, dan Nabi SAW adalah Rasul yang terakhir, Nabi yang terakhir, yang tidak ada lagi Nabi dan Rasul selepas kewafatan baginda Nabi SAW. Mudah-mudahan kita semua dibuka pintu hati oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memahami fakta dan juga sejarah yang mempunyai dalil dan hujah yang jelas kepada kita bahawa inilah pegangan kita, bahawa Nabi SAW adalah Nabi yang terakhir dan juga Rasul yang terakhir. Mudah-mudahan kita semua dirahmati, diampunkan dosa oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan tuan-tuan, saya mohon ampun dan maaf mengambil masa sedikit pada malam ini. Mudah-mudahan kita mengharapkan Allah Subhanahu wa taala mengampunkan dosa kita dan mematikan kita semua dalam keadaan husnul khatimah insya-Allah. Disudahi dengan aqulu qauli hadza wa astaghfirullah azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.